jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak-bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Hari Daud. Tapi malam ni, Isra ni, kita akan bersama dengan moderator diraja kita, Fadil Ustaz Zakaria Osman ataupun Ustaz Zaid Pengurusi Surau Putra Al-Amin, dengan tajuk pada malam ini, membumikan perjalanan ke langit. Ya, membumikan perjalanan langit, ibrah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi untuk itu saya serahkan kepada Fadil Ustaz Zakaria Osman untuk meneruskan forum kita pada malam ini. Silakan Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Terima kasih Fadil Ustaz Zamri selaku pengurusi majelis kita pada malam ini, juga merupakan Sekolah Dakwah dan Pendidikan Surau Putra Al-Amin. Dia juga imam Surah Al-Ghazali. Surah Tamara pun dia tangguhsa juga. Tak. Malam ni dia Surah Al-Ghazali pun ada majlis ilmu. Tapi Ustaz Zamri pilih datang ke Surau Putra Al-Amin ini, alhamdulillah. Khususnya ahli jurukuasa surau, tetamu jemputan kita pada malam ini, panelis forum, Ustaz Amri dan juga Ustazah Isfadiah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah Surau Putra Al-Amin yang hadir secara fizikal dan tidak ketinggalan kepada rakan-rakan FB Surau Putra Al-Amin yang dapat mengikuti forum ini secara langsung menerusi live streaming. Ada dua channel pada malam ini yang menyiarkan selangsung, page Surau Putra Al-Amin dan juga page Geng Surau Putrajaya. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan forum kita pada malam ini, saya menyeru rakan-rakan FB kita yang sedang menyaksikan ini untuk share seramai mungkin untuk sama-sama mengikuti perbincangan kita. InsyaAllah saya menjanjikan perbincangan yang menarik kerana kedua-dua panelis kita ini tidak asing lagi, yang seperti yang diperkenalkan oleh Ustaz Zamri sebentar tadi. Ada dua orang pakar, seorang pakar halal negara, seorang lagi dia pakar parenting, kan? Ada dua pakar. Saya pakar jugalah, pakar tanya soalan je, nak jawab tak erti saya. Tanya soalan tu saya erti, nak jawab soalan tu saya tak berapa nak erti. Ustaz Amri ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap minggu kita tengok rancangan My Halal, dan musim ke-6 lah kan? 6 tahun. 6 tahun. Sebab tu JAKIM tukar dia, keluar daripada JAKIM pergi ke Kementerian Kesihatan sekarang ni. Tak duduk di JAKIM lah. Tak halal. Tak halal lah. Cuba. Tak tahu halal tak halal lah. Tapi dia memang expertise, dia memang expert dalam halal lah. Kalau jadi saya nak tanya soalan malam itu pun ada kaitan dengan halal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Ustaz Amri Abdullah.
Dia masuk JAKIM sama-sama dengan saya, sama batch dengan saya lah. Tapi umur dia of course lebih tua daripada saya lah. Dan cuma masuk bekerja tu sama-sama dengan dia. Ustazah Ispadiah Muhammad Dasuki ya. Dasuki. Alhamdulillah datang malam ni bersama dengan sleeping partner dia, Ustaz Muhyiddin, yang ada bersama dengan kita. Terima kasih Ustaz ya. Kalau Ustaz tak datang, belum tentu Ustazah boleh sampai sini. Jadi Alhamdulillah Ustaz pun ada datang bersama-sama. Bukan senang nak dapat kedua-dua nak atur ni, pasal kita tahu sehari dua ni memang penceramah ni memang penuh kan. Kebetulan dapat pula kedua-dua untuk hadir pada malam ini. InsyaAllah kita manfaatkan ruang yang ada. Masa kita tak panjang kan, sekitar 45 minit ke 50 minit. Kalau 60 minit tu kira pecah mata ya lah. Tuan-tuan jangan bising lah kalau 60 minit lah perbincangan kita kan. Jadi Alhamdulillah. Tajuk yang kita nak kupas ni adalah membumikan perjalanan langit, sempena dengan Isra' dan Mi'raj. Seperti yang kita ketahui lah bahawa Isra' perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang kita panggil Isra'. Mi'raj itu daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemuncaknya adalah bagaimana Nabi SAW menerima kefarduan ibadat salat daripada 50 waktu dikurangkan sehingga 5 waktu, dan sehingga ke hari inilah kita melaksanakan perintah kewajipan 5 waktu itu. Jadi kita nak mengambil masa yang ada ini, bagaimana kita nak melihat ibrah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku, mukjizat besar yang berlaku kepada Nabi kita ini, dan kita nak membumikan dalam kehidupan kita. Dan menariknya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah peristiwa ini berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan beberapa peristiwa yang dipanggil sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Beberapa peristiwa berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya hadiah ataupun salah satu bentuk berita gembira yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melalui ujian demi ujian demi ujian yang begitu besar. Akhirnya Nabi SAW dianugerahkan dengan satu mukjizat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yang tidak berlaku saya fikir tidak berlaku kepada mana-mana Nabi dan Rasul yang sebelumnya, tetapi berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penerimaan farduan ibadat salat itu. Jadi sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah ataupun dibelah dadanya. Datang dua malaikat, ja'al malakaini, datang kepada Nabi itu, pada Nabi malaikat, malaikat yang dua malaikat tu ketika dia masih kecil, ketika dia menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Ini ketika saya tertukar tu. Jadi datang malaikat tu, dia Jibril, dia membelah dada Nabi, dan dikatakan disucikan hati Nabi itu dengan air Zam-Zam. Jadi saya nak kaitkan perbincangan membumikan perjalanan langit ini, sehingga kan Nabi menerima fardu solat itu. Ustaz Amri ya, kenapa perjalanan Nabi itu dimulai dengan penyucian jiwa, penyucian hatinya, sehingga kan matlamat akhirnya adalah untuk menerima ibadat solat. Tetapi kenapa hikmah ataupun ibrah yang boleh kita ambil tentang pembedahan dada Nabi itu dengan peristiwa perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Itu saya nak minta Ustaz Amri mulakan dengan ibrah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أما بعد. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang berusaha sahabat saya Tuan Haji Zack, moderator Diraja, dan juga kepada sahabat panel saya Ustazah Isfadiah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala kerana dapat juga kita sama-sama berada dalam satu majlis ilmu sempena sambutan Isra' dan juga Mi'raj, yang saya dijemput oleh sahabat saya. Kalau tidak memenuhi, dia kata menentang dan juga derhaka. Jadi nak tak nak saya cancelkan program-program saya yang lain demi sahabat saya, untuk nak kongsikan sedikit pengalaman dan ilmu yang ada pada saya ini berkenaan dengan tajuk Isra' dan Mi'raj, membumikan perjalanan langit. Bila saya postkan iklan yang diberikan, diarahkan untuk saya postkan juga dalam FB, dalam mana-mana WhatsApp, ada sahabat-sahabat saya tanya, betul ke Ustaz membumikan? Saya kata ya, tetapi Ustaz pun tidak membumikan. Mengapa pula? Saya kata sebab Ustaz sentiasa online. Sekejap Zoom sana, sekejap WhatsApp, Webex sini, maknanya tidak membumi juga Ustaz. Sekarang semua secara online. Yang ni online ke tak Ustaz? Tidak membumikan jugalah maknanya. Tapi apa yang kita nak membincangkan pada malam ini ialah bagaimana peristiwa Ibrah, sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Haji Zack tadi, akan pengajaran yang boleh kita ambil. Dan juga soalan yang saya balik semula yang ditanyakan kepada saya tentang bagaimana hati baginda Rasulullah SAW dibelah dada baginda secara zat, secara fizikal, bukan secara fantasi. Yang ini memerlukan kepada keimanan yang cukup kuat untuk kita nak mempercayai. Bagaimana secara akalnya, kalau kita lihat nak mengeluarkan hati itu, nak sucikan dengan air Zam-Zam. Dan juga Tuan Haji Zack sebutkan bagaimana baginda, kalau kita lihat sejarah, ada ulama yang mengatakan 4 kali baginda dibelahkan dada, disucikan hati baginda. Bermula daripada umur 4 tahun. Ya, yang first kali, bagaimana tengah bermain, baginda tengah bermain, datangnya Jibril, ambil baginda, bawa lagi kejap, dibelah dada, keluarnya darah. Sampaikan kepada kawan-kawan baginda lihat bahawa Nabi Muhammad ketika itu belum lagi tahap juga status kerasulan, mengatakan bahawa Muhammad telah dibunuh. Tetapi disucikan hati baginda itu termasuk juga ketika umur 10 tahun, dan juga ke tahap kerasulan sampailah kepada berlakunya Isra' dan juga Mi'raj. Sebelum baginda diisra'kan, sebelum baginda di Mi'rajkan. Maknanya tuan-tuan, Jibril datang, ambil belah, keluarkan hati baginda, dibuang satu titik hitam, dan juga dimasukkan dengan hikmah dan juga iman ini tuan-tuan. Kalau kita lihat bahawa baginda seorang yang maksum, juga nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena bersihkan hati. Itu baginda Rasulullah SAW yang maksum. Kita setakat nama maksum ni tuan-tuan, maknanya kena banyak lagi lah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mana amalan yang telah kita lakukan. Dan saya yakin bahawa semua di antara kita, termasuk juga saya pun, apatah lagi Tuan Haji Zakaria, banyak dosa. Wallahualam lah, kot jemaah-jemaah SPA ni tak pernah melakukan dosa. Wallahualam, saya tak pasti. Kalau ada yang kata saya tak pernah lakukan dosa, Ustaz, sila angkat tangan. Saya nak cium tangan dia dah. Maknanya kita ni tak lepas daripada Rabbana la tuakhizna in nasina aw akhtana. Maknanya setiap kali kita berdoa, Allah sebutkan
minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan ambil akan kesalahanku, akan kata kealpaanku ini. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hati itu kena dibersihkan. Dan juga kalau kita nak membersihkan hati ini, bagaimana caranya itu? Ya. Yalah, kalau kata yang fizikal senang, kita boleh lap kereta kita, kan Ustaz Zakaria. Ya, maknanya kita boleh gosok handphone, kita boleh lap spek mata kita, mudah. Dan juga kita boleh lap pegang isteri kita sempena dengan hari wanita ni Ustaz. 2 hari lepas Juga bila sebut soal kata hari wanita, saya teringat ayat-ayat Ustaz Zaid, Haji Zaid kata bahawa hati juga melambangkan love, melambangkan kasih sayang. Nanti Ustazah akan sebut soal kata kasih sayang. Dan juga di hati kita ni yang di sebelah kanan. Dan hati inilah punca segala amalan dia. Dan hati ni adanya berkumpulnya darah-darah, dan juga dia akan menentukan sama ada kita akan pergi ke syurga, kita akan pergi ke neraka. Sebab tu dalam hadis yang ke-6 yang disebut oleh Imam An-Nawawi, hadis 40. Hadis ni agak panjang, hadis ni juga berkaitan dengan halal haram yang syubhat, tapi saya nak sebutkan yang akhir tu. Nabi kata inna fi jasadil mudghah, dalam seketul tubuh kita ni adanya segumpal darah. Ada juga hati kita, ada juga yang ulama yang mengatakan sebagai jantung. Faiza saluhat, bila dia baik, baiklah semua. Wa iza fasadat, bila dia buruk, bila dia tak elok, maka tak eloklah. Ala wahya qalbun, yang tak lain yang tak bukanlah hati. Maknanya hati ini telah digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika di Mi'raj, sebelum di Isra'kan itu, ya. Maka itulah kaedahnya kita juga yang harus kita membumikan kaedah pembersihan diri, tazkiyatun nafs. Kalau dalam istilah belajar tentang tasawuf, dia ada takhalli, dia ada tajalli. Itu kalau kita nak lihat suri itu. Cuma saya nak sebutkan bahawa hati inilah yang akan memainkan peranan. Cuma bagaimana keadaan? Saya teringat dalam satu kitab penawar bagi hati. Bila soalan yang diberikan tentang hati ini, saya kena rujuk ialah bab hati. Dalam kitab penawar bagi hati yang dikarang oleh Syekh Dr. Al-Qadir Al-Mandili, sebutkan di antara 10 cara nak jaga hati ni, dia berikan 10 cara, sifat-sifat yang mazmumah. Ialah kita sekarang ni jauhkan daripada sifat-sifat yang mazmumah. Kita nak akan terbitkan daripada kita sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang mahmudah yang keluar daripada kita, jauhkan daripada sifat-sifat yang mazmumah. Tetapi Syekh Al-Qadir Al-Mandili disebutkan bahawa nak jaga hati ini, jauhkan 10 daripada sifat yang terkeji. 10 sifat. Cuma yang saya tertarik dengan kalam ini, di antara sifat-sifat yang kata hasad, dengki, bohong, itu semula kita tahu. Tapi yang false sekali, yang pertama sekali yang ditulis dalam kitab ini ialah jangan banyak makan. Saya pun pelik juga apa kaitan dengan jangan banyak makan. Walaupun kita lihat bahawa sifat-sifat yang mazmumah yang lain itu lebih besar, tapi yang ditulis dululah jangan banyak makan. Maknanya jangan makan lebih. Bila saya kaji balik bahawa ada kaitan juga ketika Nabi dibersihkan hati ini dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini melambangkan air yang kesuciannya. Maknanya hati itu dibersihkan dengan yang utamanya apa juga yang masuk dalam mulut kita. Dan juga bukan setakat nak menceritakan bab yang halal yang haram tu. Cuma saya nak sebutkan bagaimana nak jaga hati. Yang pertama ni jangan banyak makan. So dalam hal ini dia agak tidak membumikan dengan budaya Malaysia ni, Tuan Haji Zaid. Ya. Sebab budaya orang Melayu ni bab makan ni dia memang kalah. Lepas ni dia makan tak? Ada. Kan? Dia mesti ada makan. Kalau tulis kambing lagi ramai orang sebab tak boleh kambing kot. Ya.
Dan juga budaya orang Melayu, dia akan masak dengan makanan yang paling sedap, dan juga dia akan makan banyak. Dan juga budaya orang Melayu, bila sebelum makan, ayat yang kebiasaannya yang kita akan dengar, orang yang minta kita makan apa? Sila makan, sila makan. Sila tambah, sila tambah, sila makan sampai kenyang. Betul kan ayat itu? Sila makan sampai kenyang. Dan adakah yang ini yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW? Tidak. Yang ini namanya punah. Yang sunnahnya itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang kami kaum yang bila makan tak pernah sampai kenyang pun. Maka kenyang ni satu musibah yang akan pergi kepada hati manusia. Ya, kenyang ni sebagai satu musibah. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebutkan, bala yang pertama-tama sekali yang akan menimpa umat baginda Rasulullah SAW ialah kekenyangan perut. Bila kenyang perutnya, maka akan bermahralah syahwat. Maka dia akan pergilah kepada hati ni. Ini yang ada kaitan di antara nak jaga hati ni. Jadi bagaimana kita nak mengamalkan. Dan bila saya kaitkan sedikit kebetulan diberikan ruang untuk pergi ke luar negara sebelum ni lah, kita lihat bahawa amalan ini diamalkan oleh orang bukan Islam. Amalan ini diamalkan oleh orang bukan Islam. Dan juga ada juga orang bukan Islam yang melihat sejarah Isra' dan Mi'raj ini. Pertamanya, orang bukan Islam memang tak banyak makan. Ya? Anda pergilah kepada cuba berjalanlah ke Jepun, ke Korea. Orang Jepun makan sikit je. Kita sikit-sikit makan. Tuan-tuan. So dia akan pergi juga kepada hati ni. Sebab tu dalam hal ini saya berpandangan bahawa orang yang paling baik, orang yang paling afdal lagi untuk nak menjaga hati keluarga ni ialah isteri. Oleh kerana saya fikir Ustazah Iswadiah ni kena banyak sikit sebut bab isteri ni. Maka saya nak bersalah kepada para isteri sekalian, jika anda sayangkan suami. Ini saya tak sentuh bab yang kata parenting ni Ustazah. Ni nak sebut soal kata hati ni. Para isteri, jangan masak sedap kepada suami anda. Ya? Ini petua ni. Isteri jangan masak sedap kepada suami anda. Macam boleh. Sebabnya bila masak sedap, suami akan banyak makan. Bila suami banyak makan, dia akan banyak minum. Bila banyak makan, banyak minum, dia akan banyak rehat. Banyak rehat, dia akan banyak tidur. Banyak tidur, dia akan banyak penyakit. Dan anda cepat janda. Maknanya isteri memainkan peranan yang cukup besar dalam pembentukan akhlak. Ambil ibrah daripada kesucian hati itu. Nak jaga hati, jangan banyak makan, tuan-tuan. Itu petua yang pertama. Petua yang kedua juga, nak jaga hati ini, amalah sebagaimana yang diamalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, yang hanya makan 2 jenis lauk saja. Jadi para isteri sekalian, masaklah kepada suami anda 2 jenis lauk saja, 1 ikan singgang, 1 bud. Habis makan dah. Dan juga tak sedap. Maknanya kepada para suami, kalau isteri anda masak tak sedap, maknanya dia sayang kita lah. Sebab tu kalau kita lihat kaedah makan yang nak jaga hati, yang saya nak kaitkan dengan apa yang disebutkan dalam penawar bagi hati ni, maka orang bukan Islam, dia akan makan sikit. Kita lihat, kalau pergilah kepada hotel-hotel di tempat negara bukan Islam, dia akan pinggan kecil je, juzat kecil je. Kecil saja pinggan dia tu. Dia akan ambil, letak penuh, habis baru dia akan makan. Baru dia akan ambil yang lain. Kita gunakan talam. Maknanya gaya itu juga kena ubah. Sebab nak jaga hati tadi. Ya? Inilah juga antara-antaranya. Dan juga yang seharusnya kena dimainkan. Di samping juga hati inilah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Taala
apa yang kita buat, sama ada al-amru bil ma'ruf, kita buat benda yang baik, ataupun juga kita akan buat benda yang mungkar. Sama ada dosa yang kita sedari, ada juga dosa yang tidak kita sedari. Sekarang ni banyak dosa-dosa sunyi yang kita tak tahu ni. Dosa-dosa sunyi, ya. Mana dosa-dosa sendiri yang banyak menggunakan teknologi yang ada, kadang-kadang ia menyebabkan juga kita tidak menyucikan hati kita itu sendiri. Ya, sebab tu dalam hal ini baginda Rasulullah SAW sebelum nak diisrakan itu, maknanya telah suci nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ni yang nak datang ke surau ni juga kena pastikan adalah suci hati kita. Dan juga nak mendengar ceramah ni pun juga kena sucikan hati. Ini ada soalan ke tak soalan? Apa benda ni? Buka-buka. Maknanya kalau nak tanya soalan jangan test penceramah. Itu hati yang tak suci. Kan? Kena betulkan hati. Kena betulkan hati tuan-tuan. Maknanya ikhlas ini benda yang seharusnya juga kita kena ambil. Cuma kaedahnya itu kita tak boleh nak samakan bagaimana secara fizikalnya baginda disucikan, dibuangkan dengan hati dengan sucinya air Zam-Zam. Tapi kita boleh ambil lah bahawa air yang terbaik sekali dalam dunia ni air Zam-Zam. Sampai air Zam-Zam pun juga tidak boleh nak dijual beli. Sebab tu kerajaan Arab Saudi marah kan, air Zam-Zam tak boleh nak dijual beli. Dan kalau berlakunya urusan jual beli untuk air Zam-Zam, maka dia salah di bawah Akta Makanan 1983. Sebab tu KKM dia boleh ambil. Saya KKM sekarang ni jangan duk jual air Zam-Zam Dia satu kesalahan. Sebab dia tidak dilesenkan. Air ini semua dilesenkan. Jadi kalau menjual air Zam-Zam itu adalah salah. Cuma sekarang ni orang kias sikit, ambil upah dia kata. Ambil upah. Jadi dalam hal ini air Zam-Zam pun menjadi satu perkara yang cukup nikmat yang boleh kita ambil. Dan juga hati yang Allah anugerahkan ini tuan-tuan, gunalah yang sebaik yang mungkin. Sama ada hati yang secara fizikal, termasuk juga kasih sayang yang Allah berikan. Dan juga dengan hatilah terbitnya sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang pemurah, sifat-sifat yang sedekah. Apatah lagi dalam keadaan yang PKP ini ramai orang yang mendapat kesan, maka sifat yang baik yang datang daripada hati yang dibersihkan tadi, maka keluarlah dengan sifat-sifat yang sedekah ni. Kita lihat memang the power of sedekah ni memang cukup kuat tuan-tuan. Inilah yang kata kesan daripada hati yang dibersihkan. Jadi saya sebut saja untuk pusingan ini bahawa sucikanlah hati kita dengan amalan yang terbaik, dan juga berkawanlah dengan orang-orang yang baik, denganlah yang baik-baik, sebab Allah akan sayangkan kepada orang yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu Maha baik. Allah sukakan orang yang baik-baik, berkawan dengan orang yang baik-baik, dapat imam yang baik-baik, dapat pengungsi surau yang baik-baik. Maka itulah kesyukuran yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga kita berjemaah dengan orang-orang yang baik-baik. Semuanya itu berpunca daripada hati yang baik-baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Amri. Kesimpulannya jangan makan banyak. Jangan jaga hati. Ya. Yang kedua jangan cakap banyak. Ya. Kan? Setengah jam Ustaz balun seorang. Ya, dah setengah jam lah. Tak ada ni ke? Takut. Hati ni penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pentinglah. Sebab Rasulullah SAW dia nak di Mi'raj lah itu, sebab nak menerima sesuatu yang sangat besar, yakni ibadat solat, ibadat yang terpenting dalam kehidupan sebagai Muslim. Jadi nak terima suatu amanah yang besar, suatu tanggungjawab yang besar, satu perutusan yang besar ini, maka bergantung pada kekuatan hati kita. Sebab tu amalan kita ni bergantung pada hati. Ustaz Amri sebut tadi. Sebab tu dalam Al-Quran dia lebih 100 daripada perkataan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan as-sam'u wal basar
wal fuad. Sebagai contoh dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 78, Allah Ta'ala menceritakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala keluarkan kamu, kita semua ni, daripada perut mak kita itu dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, kita tak tahu apa-apa, kita jahil, kita bodoh. Lalu Allah Ta'ala jadikan as-sam'u wal absar, pendengaran dan penglihatan, wal afidah. Afidah ini hati. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dibawa bertemu dengan rasul-rasul dan nabi-nabi yang terdahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dipertontonkan dengan perkara-perkara azab, dipertontonkan dengan perkara-perkara nikmat, ganjaran-ganjaran baik, ahli-ahli syurga, dipertontonkan ganjaran azab-azab yang buruk untuk ahli-ahli neraka. Dilihat, dipertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menerima perintah solat ini. Jadi saya nak tanya pada ustazah, apakah ibrah yang boleh, ibrah kedua yang boleh kita ambil daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah disucikan hati, dipertemukan dengan nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, kemudian Nabi dipertontonkan pula dengan azab dan nikmat yang diterima oleh umat manusia ini sebelum bertemu dengan Allah untuk menerima kefarduan salat itu. Jadi apakah ibrah yang boleh kita ambil daripada peristiwa tersebut? Baik, terima kasih kepada Ustaz Haji Zakaria Usman. Seterusnya kepada sahabat panelis saya, Ustaz Muhammad Amri Abdullah, pada seluruh ahli jawatan kuasa surau Putra Al-Amin, tuan-tuan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan puan-puan, rasa syukur sangat. Dah berapa lama, rasanya setahun duduk di rumah terperap dengan online kan. Kalau pergi pun kena bawa surat, Ustaz. Kalau pergi ke OD tak ramai orang. Yang ini rasanya pergi ke surau dapat jumpa ramai orang, rasa masya-Allah berkat Isra dan Mi'raj lah. Okey, tuan-tuan puan-puan, bila kita membicarakan berkenaan dengan ibrah, berkenaan dengan Isra dan Mi'raj ini, subhanallah setiap tahun kita akan menyambut Isra dan Mi'raj dan kita akan cuba mengupas beberapa pengajarannya dan tak pernah jemu. Saya yakin tidak pernah jemu kita mendengarnya. Dan setiap kali kita datang, setiap kali kita study, setiap kali kita kaji, kita akan dapat banyak sangat pengajaran-pengajaran. Dan setiap kali itu pengajaran baru juga, ataupun pengajaran yang baru kita fahami, baru kita sedar, akan muncul. Dengan kata lain, semakin kita menggali mukjizat-mukjizat ini, semakin banyak yang akan kita dapati. Masya Allah, itu adalah kelebihan dia. Tuan-tuan puan-puan, bila sebut berkenaan dengan ibrah ni, khususnya berkenaan tentang azab yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian lah azabnya. Yang pertama, dia datang daripada riwayat-riwayat yang dipanggil sebagai gharib, iaitu sesuatu yang tak pasti dan nampak macam pelik. Sebahagian ulama termasuk Imam Ibn Katsir pun menyatakan perkara yang sama. Dan sebahagian lagi mengatakan bahawa yang ini bukan peristiwa dalam Isra Mi'raj, tetapi ia datang daripada hasil mimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang daripada mimpi Nabi, yang Nabi nampak wanita-wanita diseksa tu, itu daripada mimpi baginda Rasulullah SAW, bukan daripada Isra dan Mi'raj. Dan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini boleh dapat dikumpulkan ada 3 azab lah. Yang pertama tuan-puan, iaitulah
sekelompok manusia yang mempunyai kuku tembaga, ya, kuku tembaga, dan dia cakar muka dia sendiri sehingga mengalir darah dan keluar timbul daging flesh dia, lapisan kulit dan daging daripada dalam keluar. Dan itu menandakan azab bagi mereka yang mencaci, menghina, mengaibkan orang lain. Dan rasa-rasanya lah kalau itu berlaku dalam Isra Mi'raj di malam yang Nabi boleh nampak, maka ini adalah satu peringatan ataupun ibrah yang sangat penting. Sebab hari ini kita sangat mudah untuk mengaibkan orang hanya dengan butang share. Butang share saja boleh mengaibkan orang. Masya Allah. Kan dengan jari jemari kita, lisan tak cakap apa pun, tapi kita boleh menghina orang. Subhanallah. Dan kita mengharapkan supaya Allah sentiasa membimbing kita, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita terjaga, tidak melakukan perkara-perkara ini yang nampaknya semakin mudah. Perkara itu semakin mudah. Mungkin ada sebab Allah tunjukkan itu, dan hadis itu dianggap sebagai satu yang kuat yang memang Nabi nampak pada malam Isra dan Mi'raj. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, yang Nabi lihat adalah Nabi berjumpa dengan para anbiya, daripada beberapa langit-langit yang pertama dari Nabi Adam, kemudian seterusnya Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf, kemudian diikuti dengan Nabi Idris, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dia sampai ke Sidratul Muntaha. Ini menggambarkan bahawa seolah-olah kalau kita boleh ambil pengajaran nak membumikannya, tuan-puan, hari ini kita punya dunia semakin mengecil, Ustaz. Jadi macam satu kampung yang sangat kecil, selalu dengan Mufti Meng, ya. Lepas tu waktu Covid hari tu, boleh daripada US, UK bersatu untuk buat forum satu dunia, tuan-puan. Jadi seolah-olah telah dikumpulkan seluruh dunia ini menjadi satu kampung yang kecil, yang kita tak rasa bahawa sempadan, jarak menjadi masalah untuk kita berjumpa ataupun kita bermesra atau berkomunikasi. Masya Allah. Ini juga adalah tentera Allah. Kita nak kata teknologi-teknologi yang seperti ini adalah tentera-tentera Allah. Dan Allah jadikan dia sebagai satu asbab untuk kita bersatu. Dan malah kena mempergiatkan lagi dakwah kita, tuan-tuan. Mempergiatkan lagi kita punya sebaran-sebaran kebaikan supaya mereka mengenal Islam, supaya mereka memahami Islam. Tak kisah daripada latar belakang mana, fahaman bagaimana. Dan yang cantiknya itu Nabi ditemukan dengan Nabi Musa. Orang Yahudi ni dia percaya Nabi sampai Nabi Musa aje. Dan orang Kristian dia percaya daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa aje. Nabi Muhammad dia tak terima, tuan-puan. Sebab dia kata Nabi Muhammad ni orang Arab lah, orang Arab ni barbaric. Dia kata tak ada tamadun, tak mau terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tak nak terima Nabi Isa sebab dia kata apa? Nabi Isa ni entah mana-mana entah keluar, itu anak zina. Dan dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau ini dipertemukan kepada baginda Rasulullah SAW, maka ibrah yang perlu kita ambil adalah kita mesti kuatkan kesatuan umat Islam kita beyond border, beyond races, beyond colours. Jadi kita kena satukan mereka menjadi satu ukhuwah Islamiah. Kena banyak belajar bahasa sekarang ni. Bukan setakat belajar bahasa Inggeris, Mandarin pun kena dah ada dah sekarang. Mandarin kena jadikan mungkin satu pengajian yang wajib. KKM tak boleh buat. Dan mungkin kena belajar bahasa-bahasa lain. Anak-anak kita, seorang kita belajarlah bahasa Korea, seorang lagi bahasa Jepun lah pula, kan? Seorang lagi bahasa Arab, jangan tinggal, ya? Jadi kena ada balik ke rumah, masing-masing ajar antara satu sama lain. Dan insya-Allah mungkin akan datang tak payah bahasa. Macam saya baru-baru pergi ke Syria, baru-baru lama dah pergi ke Syria. Sahabat saya tinggal beg yang ada duit, tuan-puan, di Lebanon. Dan kita dah sampai ke Turki macam tu dengan kapal terbang. Itulah kapal terbang yang last. Jadi nak cakap macam mana ni, duit kat situ berkepuk-kepuk tu hasil dia lah. Orang Malaysia ni kan Masya Allah, dia punya puan murah dia. Saya 10,000 kot, 10,000 RM. Rasa banyak ke sikit tu? Banyak tu, berpeluh-peluh lah kawan tu kan. Jadi saya kata tak apa, jom kita pergi. Tak faham bahasa, Ustaz, saya tak faham bahasa. Kita guna Google Translate.
Jadi kita cakap dalam bahasa, tulis dalam bahasa Melayu, kemudian translate dalam bahasa Turki. Tunjukkan dekat dia. Oh, lepas tu dia pun faham. Dia pun faham, dia pun contact kawan dia dekat sana. So alhamdulillah lah, boleh pergi keesokan paginya. Jadi nak ceritanya, subhanallah, ini adalah merupakan peluang, tuan-tuan. Ibrah kita jangan hadkan hanya kampung kita saja. Jangan hadkan kita punya kenalan saja. Tapi kita mesti lebih melonjakkan lagi dengan Islam lah, dengan syariat Islam dan sebagainya. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, yang disebutkan oleh Tuan Amri tadi, iaitulah baginda Rasulullah SAW selepas selesai solat sunat 2 rakaat, Jibril AS dia bagi hulurkan 2 air, satu air arak, satu lagi air susu, dan kemudian Rasulullah memilih air susu yang halal, dan Jibril bagi komen. Okay, kalau bayangkan Facebook ke apa ke kan, bagi komen, engkau telah memilih fitrah. Jadi maksudnya kita kena sentiasa memperjuangkan fitrah. Dan tuan-tuan puan-puan, akhirnya antara ibrah yang kita boleh dapat, tuan-puan, daripada Isra dan Mi'raj ini adalah sebagaimana yang Ustaz Zakaria sebut. Nabi menerima Isra dan Mi'raj itu pada saat bebanan bertimpa-timpa. Paling kurang 4, maksudnya lebih. Kehilangan Sayyidatuna Khadijah, kehilangan ayahanda saudaranya, kemudian pergi ke Taif, dihina, dihalau, luka pula tu. Yang keempat, tuan-puan, Nabi Muhammad SAW ditahan, tak boleh masuk ke dalam kota Makkah. Sampai ada seorang non-Muslim menjamin Nabi untuk masuk ke Makkah, baru dia boleh balik semula. Kemudian Nabi pergi ke Gua Hira untuk kali yang kedua. Bukan untuk dapat wahyu, tapi dia nak tenangkan hati dia. Ceritanya, sehinggakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya pada Rasulullah, apakah peristiwa yang paling menjadikan engkau selain daripada peristiwa Uhud? Nabi sebut, tragedi di Taif. Jadi Taif juga adalah salah satu kesedihan baginda SAW. Jadi bertimpa-timpanya kesedihan itu, maka kemudiannya Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Allah pada perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Dan dalam Isra dan Mi'raj ini, Allah kurniakan satu anugerah yang sangat hebat, solat. So meaning to say, kalau kita sangat-sangat sedih, solat. Dekatkan solat. Dekatkan diri kita dengan solat. Nanti insyaAllah saya akan huraikan pada pusingan seterusnya. Satu lagi, tuan-puan, adalah ini, azab yang diperlihatkan kepada Nabi. Dengan kata lain, daripada sudut psychological point of view, kalau kita sedih, kalau kita duka cita, biasanya akan ada insting ataupun perasaan nak mencemarkan kedaulatan Islam. Nak bunuh diri ke, nak melukakan diri kita ke, atau nak menghina orang lain ke, atau nak mencemooh orang lain ke. Lupa diri. Sebab apa? Sebab tertekan. Stres ni kita akan membebankan orang lain. Sebab stres lagi kita akan mengamuk. Sebab stres mungkin kita nak bunuh diri. Hari ni pagi dekat saya dekat area KL ke, ada orang nak bunuh diri umur 39 tahun, tuan-puan. Nak terjun daripada jambatan atas katanya. Begitu. Dia sebab apa? Stres. So Nabi ditunjukkan oleh Allah perjalanan ataupun azab-azab itu. Jadi di situ ada dua pengajaran ibrah. Satu, sesuatu yang kita panggil berita baik, basyirah, dan satu lagi adalah amaran. Maka bila kita sedih, pastikan kita tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kalau nak sebut azab di malam Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala dah terangkan dah. Kita faham kan, tahu benda tu memang tempat yang mengerikan. Dan dalam surah Al-Furqan ayat 66, Allah sebut, tak payahlah kita nak tahu butiran dia dalam Isra Mi'raj kan, kita beriman dengannya, dan itu adalah salah satu daripada rukun iman kita, percaya kepada hari kiamat. Bagaimana bentuk azab siksaan di hari akhirat? Surah Al-Furqan ayat 66, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mafhumnya, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang paling buruk, tempat kediaman yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk. Kalau Allah sebut tempat yang paling buruk, agaknya macam manalah kita nak imagine benda tu.
Jadi tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan ia memberi manfaat dan juga ibrah kepada diri kita. Sewaktu kita stres, jangan buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, waktu kita stres, tension, ada macam-macam masalah, kita jangan tambahkan lagi perkara-perkara munkar ataupun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita ada masalah yang sangat besar, tempat yang terbaik untuk kita tuju adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ketika hilang pergantungan dan juga pengharapan, tak ada siapa lagi, jumpa orang tu tak boleh tolong, jumpa orang ni tak boleh tolong, masalah ni tak selesai, masalah ni tak selesai, tak boleh jumpa siapa-siapa lagi, melainkan kita bertemu dengan pencipta kita, creator, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Macam kita tengok cerita Ultraman. Yang dulu suka tengok cerita Ultraman. Tak suka. Saya dulu tengok cerita Ultraman. Lawan nak kalah. Bila nak kalah tu Ada cahaya. ada lampu nyala. Lampu merah. Tanda dia apa? Tanda iman dia dah makin runtuh. Hati dia tahu. Hati dia. Kan? Apa dia buat? Betul-betul tak tengok. Tak tengok dia. Apa dia buat ialah dia pandang ke langit dan naik ke langit, terbang ke langit, cari cahaya, cari power. Kan? Itu datang balik lawan raksasa balik. Tadi Ustazah ada sebut tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW dihidangkan antara arak dengan susu. Jadi dapat idea nak tanya halal dengan haram tu kan, ada sesuai dengan dia katakan pakar halal haram ni. Pakat ke tu? Apa akan jadi kalau Rasulullah SAW pilih arak? Apa akan jadi kepada umat? Ibrahnya bagaimana Ustaz Amri? Berapa minit ni? Tanya awal kan? Okey, sebelum saya menjawab kepada tentang ibrah dan juga isu tentang halal haram, kita lihat apabila Nabi Muhammad SAW daripada Makkah ke Masjid Aqsa menaiki Burak, kemudian baginda tambat Burak lah, ataupun juga kalau kata contoh katalah fungsi sepa ni main dengan kereta wildfire dia, dah contoh-contoh lah ni, buh situ dulu. Kemudian baginda masuk dalam masjid semaya mengimami kepada para anbiya dan juga salihin yang lain, dan baginda keluar juga diberikan arak tangan kiri dan juga susu bagaimana yang diberikan. Kalaulah saya beri kepada Haji Zaid keluar dari masjid ni beri arak dengan susu, terus je, Haji Zaid pilih yang mana? Tanya orang ingat Dia moderator dia tak boleh. nak beritahu bahawa dalam kehidupan kita ni kita perlu buat pilihan. Hidup kita ada dua pilihan je. Hidup dan juga mati. Dosa, pahala. Syurga, neraka. Sama juga seperti kita dulu dilahirkan, mak ayah kita bincang suami isteri nak pilih mana, anak lelaki ke perempuan? Ke ada yang ketiga? Tak ada. Kan? Usaha tak ada. Dia lelaki perempuan. Maknanya dalam hidup kita ni perlu membuat pelbagai keputusan, pemilihan yang baik untuk masa depan. Macam-macam dalam hidup kita ni yang telah kita buat keputusan. Saya pun nak menerima undangan pun berat keputusan yang nak buat, kena buat keputusan tanpa kita duga. Maknanya bila Nabi keluar je terus diberikan pilihan. Kalau silap pilih, maka kita akan membawa umat dalam keadaan yang berbahaya. Kalau kita sebagai seorang ketua keluarga, apakah pilihan yang kita nak buat nak membawa bahtera keluarga itu ke dalam syurga Allah?
Kalau kita sebagai seorang ketua pemimpin, apa pilihan yang kita buat? Inilah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan setakat kita bab susu, bab arak, tak. Bagaimana untuk kita nak memilih itu? Pilihan sekarang. Dalam musim PKP ni, darurat ke tidak darurat? Kalau darurat, selamat. Tak darurat, kena buat parlimen. Contoh begitu. Kena buat pilihan. Apatah lagi pilihan yang dibuat ni, kalau kita lihat memang arak zaman jahiliah, siapa yang minum arak memang orang yang kaya. Dulu ngarak, sekarang ngetih. Tak main ngetih ni. Dulu ngarak. Maknanya siapa yang minum arak ni dia anggap sebagai orang yang kaya, berprestige, VVIP. Kalau dilihat pada zaman itu, fake wakat yang berlaku pada zaman itu, maka orang akan pilih arak sebab melambangkan kegemilangan, kemeriahan, kemewahan sebab arak. Hatta sekarang pun kita lihat memang kalau kata air arak dengan air ni mahal air arak lagi. Maka dalam hal ini Nabi memilih bukan hanya untuk diri dia, diri baginda Rasulullah, tapi membawa umatnya. Kalau dipilih benda yang tak elok, bukan setakat baginda tapi umat baginda. Maka dalam hal inilah kita perlu membuat pilihan yang tepat. Maka baginda memilih susu. Susu ini bukannya orang kata bahawa melambangkan kemewahan, tapi susu boleh diminum daripada kecil sampai besar. Ustaz Zaid minum susu tak? Besar tak minum lah. Besar tak minum dah. Kena minum Ustaz Zaid. Untuk sihat. Untuk sihat. Kena minum. Tetapi arak budak kecil tak minum. Orang tua pun tak minum, mabuk. Maknanya susu semua rakyat boleh minum, arak tak boleh, tuan-tuan. Apatah lagi arak digambarkan dengan benda yang haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun minash syaitan. Najis arak. Bukannya mabuk ke tak mabuk. Kita tak membincangkan soal kata mabuk tak mabuk. Kita membincangkan soal kata najis ini. Sebab arak tak semestinya mabuk, Ustaz Zaid. Yang kita jangan duk pegang bahawa Arak tak mabuk banyak sekarang ni arak tak mabuk, tuan-tuan. Haji pernah rasa tak? Nanti saya test dulu. Sebab tu saya nak tukar prinsip, jangan pegang bahawa arak tu mabuk. Itu konsep yang salah. Bila kita pegang arak tu mabuk, hari ini arak tak mabuk lagi dah. Ya? Sebab Allah sebut arak tu najis, bukan mabuk. Yang mabuk tu alkohol yang menyebabkan dia mabuk, bukan arak. Sebab tu saya dulu di JAKIM dulu. Kita fight, kita berjuangkan bahawa contoh air Malta. Dia free alkohol, tuan-tuan. Ya, kalau kita minum memang tak mabuk. Ustaz Zaid pernah minum air Malta. Sebab air Malta ni dia dipromot sebagai energy drink, minuman yang bertenaga. Sebab dia buat daripada biji bali sekalipun. Dia tidak mabuk. Free alkohol. Tapi fatwa mengharamkan. Sebab kilang yang sama, brand yang sama, yang ada 10 golongan yang Nabi laknat. Laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyarah. Melaknat 10 golongan. Asiruha wa mu'tasirah, orang yang bawa, orang yang minumnya. So inilah yang dimainkan oleh orang bukan Islam. Maka ditukar prinsip bahawa arak ni sebagai energy drink, minuman yang bertenaga. Sebab tu orang yang minum air Malta ini, bila dia kusukan, dia akan boleh mengembalikan balik. Sebab dia lah biji balik, tuan-tuan. Contoh kita lihat orang yang lah style sekarang bila sejak cuti penuh Putrajaya ni dengan cycling, dengan basikal. Haji Zaid memang hari-hari kan pergi office pun naik basikal. Maka kalau lepas pada tu minum air ni, dia akan boleh menaik. Ini memang terbukti. Dan bila JAKIM kata jangan jual air Malta ini di tempat yang ruangan halal, syarikat ni marah sebab rugi. Menunjukkan ramainya orang kita yang duk minum pegang prinsip bahawa dia minum tak mabuk. Memang tak mabuk, tuan-tuan. Hatta kepada Carlsberg ke Heineken ke, kalau kita buka sikit, masuk dalam ni sikit 2-3 titik, dia tetap dianggap sebagai benda yang najis. Tapi kita minum, confirm tak mabuk, orang kata lah. So kita tak boleh pegang kepada yang kata arak ini mesti mabuk. Sebab tu hari ini dia buat sesuatu yang menyerupai arak, yang tin yang sama diberikan dengan nama yang lain,
Jolly, Shandy sebagainya untuk nak mengaburkan kita, akhirnya kita terperangkap ini. Sebab Nabi sebut la yastahillanna ta'ifatu min ummati al-khamru yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada segolongan umatku, kata baginda Rasulullah, orang akan yang mengubah nama arak bighairi ismiha, yang bukan nama arak lagi. Hari ini banyak. Maka ramai mana pelajar-pelajar kita yang duk minum air ini yang menyangkakan dia adalah bukan arak sebab kita promote yang arak ni mesti mabuk. Ini konsep yang salah. Dan Nabi ajak bagaimana ma askaru kasiruhu faqalilu haram. Apa yang banyaknya mabuk sikit pun juga dia akan jadi haram. Yang ni kita kena tukar. Juga susu, bagaimana susu? Susu semuanya disebut sebagai benda yang lazat, yang adanya enzim yang baik, adanya culture yang baik dalam tu. Hatta kepada bayi yang mengisap susu ibu pun najis pun juga boleh diambil. Ada lagi ke mana? Masa ni saya sebab saya nak kaitkan bila saya duduk di Kementerian Kesihatan ni. Apabila kita duk promote tentang pengambilan vaksin ni, sebab saya memang terlibat dalam isu-isu vaksin ini, kita lihat bahawa ibu-ibu muda sekarang ini tak mau nak menyusukan anak dia, menyebabkan anak ni membesar tanpa susu ibu yang baik, dan anak ni akan cepat alahan, dia cepat didatang ke penyakit. Sebab ibu muda sekarang nak jaga body, ibu-ibu muda lah, betul tak ibu-ibu sekalian? Cuma ni tak ada muda. Yang duk angguk ibu tua, ibu muda tak. Ibu muda senyap, mana betul lah tu. Kan? Ke belum ada ibu lagi ni? Memang benar. Dan oleh kerana anak-anak ni memerlukan pada susu ibu, ada syarikat yang mengimport susu ibu. Ada. Diimport daripada India. Susu ibu, tapi dia dalam bentuk yang powder, sebab dia telah transform dalam bentuk powder. Dan yang nak diberikan, maka dia nak mahu sejahala. Kalau ikutkan seluruh hukum fiqahnya, susu ni boleh, walaupun susu tu diberikan oleh orang bukan Islam. Sama ada dia kulit hitam, biru, kuning, susu tetap putih, betul Ustaz? Tetap juga putihnya. Sebab banyak diimport daripada India. Maka kita melihat susu ni memang banyak zat. Tapi akhirnya keputusan kita tak berikan sejahala, juga sebab mengambil juga pandangan daripada Syaikhul Samahah Mufti. Dia yang kata kita gunakan kaedah zara'i, menghalang, jangan berikan sebab takut berlakunya kecelaruan nasab dan juga sebagainya. Dan juga termasuklah kata najis bayi. Sebab tu dalam isu tentang yogurt, contoh isu tentang yogurt, dalam yogurt ini memang dia ambil enzim culture yang dibuat daripada najis bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Dia juga ditemui oleh syurata, orang bukan Islam. Dan apa yang menarik, syurata ni melihat apa yang Allah sebutkan, ibu hendaklah menyusu anaknya haulaini kamilain dalam Quran. Maka itulah kebaikan susu. Sebab tu kalau kita bincangkan bab yang kata susu ni memang banyak yang terbaik yang seharusnya kita kena ambil, dan juga kalsium yang banyak, dan juga pembesaran manusia ni bermula dengan susu. Kan Ustaz Zaid minum air fresh orange tu. Bermula dengan susu kita ni, dan juga bermula dengan perempuan. Sebab tu dalam perbincangan isu tentang bila Ustaz Zaid tentang isu halal haram, memang kita lihat banyak juga manfaat yang diambil daripada batang tubuh manusia. Allah menjadikan manusia, insan ini sebaik-baik kejadian. Sini takwim. Tapi Allah menciptakan orang perempuan banyak guna dia, daripada Allah menciptakan orang lelaki yang tidak berguna. Betul Ustaz Zaid? Kenapa tunjuklah ni? Betul. Sebab tu kita lihat bahawa daripada air ketuban boleh dibuat antibiotik dalam perubatan. Air ketuban orang perempuan, ada orang lelaki ada air apa? Ketum, arah. Ketumbaran je dalam. Human placenta perempuan, sebagai human uri perempuan.
Human placenta ni uri manusia ni. Mentang duk KKM. KKM kan. Banyak tuan-tuan. Memang cukup baik sebagai awet muda. Siapa yang nak awet muda, ambil enzim yang diambil daripada human placenta ni, uri ni, memang untuk nak tegangkan kolagen ini. Cukup baik. Dan juga siapa yang sekedut-kedut muka tu, ambil yang tu boleh awet muda. Tapi haramlah. Sebab tu benda yang haram ini akan dibuat kajian oleh orang Islam mana menunjukkan bahawa yang haram itulah yang terbaik. Hurimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir ini tetap haram, tapi itulah yang terbanyak digunakan. Dan juga termasuk susu. Susu. Cukup banyak. Maknanya banyak daripada orang perempuan yang banyak guna daripada orang lelaki yang tidak guna tadi. Cuma dalam hal ini ada juga ulama yang sebutkan di antara orang lelaki dengan orang perempuan ini, orang perempuan dia lebih najis lagi daripada orang lelaki lah. Yang mahu ustazah ni. Sebabnya apa? Sebabnya apabila ulama membahagikan 3 kategori najis tadi, sebab dia ada kaitan dengan arak tadi, ya? Kita ada najis mughallazah, kita ada najis mutawassitah, kita ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni apa? Nak test sikit. Ada tak? Air kencing bayi lelaki yang mengisap susu juga, dia tak sebut isap air lain. Susu bayi lelaki yang mengisap susu ibu. Bayi perempuan duduk di mana? Air kencing orang perempuan, air kencing bayi perempuan duduk di najis mutawassitah. Siapa yang lebih najis? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Yang maksudlah ni sains sikitlah. Ya. Hakikatnya kalau kita lihat bahawa ulama telah meletakkan dulu begitu, seolah yang sama di Jepun. Orang Jepun tanya saya bila kita present tentang najis according to syariah law, dia tanya, wah, Islam membezakan di antara orang kencing lelaki dan perempuan. Kita nak jawab macam mana? Tuan-tuan. Kita kata senang bahawa memang orang perempuan lebih darah. Najis darah perempuan lebih daripada darah orang lelaki. Orang perempuan ada air ketuban, orang lelaki tak ada air apa. Lebih. Bakteria yang ada dalam air kencing perempuan lebih banyak lagi daripada bakteria yang ada pada orang lelaki. Jadi Allah menciptakan biologi orang perempuan memang begitu. Maka barulah dia boleh accept bahawa memang benar ulama-ulama dulu yang buat, walaupun ulama dulu tak ada pun kajian-kajian, maka orang perempuan lebih najis daripada orang lelaki. Cuma saya nasihatkan orang lelaki, jangan tambah najis-najis yang lain, cukup satu najis saja. Wallahu a'lam. Mai. Saya tak reti nak ulas apa. Sebab terlalu saintifik. Itulah hikmahnya, ibrahnya tuan-tuan dan puan sekalian. Kenapa Nabi SAW diilhamkan, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih di antara satu susu dengan arak. Allah SWT memberi ilham, menggerakkan hati Nabi SAW memilih susu. Karena susu itu adalah merupakan fitrah manusia. Ini fitrahnya adalah sukakan kebaikan, sukakan benda yang baik, benda yang berkhasiat. Itu fitrah kejadian manusia. Yang sukakan benda-benda yang tidak baik itu adalah hasil daripada hawa nafsu dan juga godaan syaitan. Oleh sebab itulah orang yang suka melakukan perkara-perkara yang kotor, yang keji, yang jijik ini adalah dia dipengaruhi oleh hawa nafsu dan juga terikut dengan hasutan syaitan. Sebab itulah setiap kali kita melakukan perkara yang tidak baik, sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita, kita ingat bahawa ini kita mengikut jejak langkah syaitan dan juga menurut hawa nafsu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ustazah,
kita belum sampai ke Sidratul Muntaha lagi. Kita nak bagi landing ni, kita nak bagi sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kemuncaknya adalah ibadat solat itu. Ibadat solat ya betul, kita yakin dia wajib. Tapi ada di kalangan kita yang melengah-lengahkan ibadat solat itu. Jadi kepentingan solat dalam kehidupan seorang individu ini, sehingga kan Nabi SAW jemput Nabi Muhammad SAW untuk menerimanya secara berhadapan dengan Nabi SAW, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi ramai di kalangan kita ini yang saban tahun kita menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, tapi masih lagi ada yang meninggalkan solat, ada yang mengabaikan solat, ada yang melewat-lewatkan solat. Kan ini kenapa berlaku dalam solat? Sehingga kan kalau mahkamah baru ni mahkamah tinggi, mahkamah tinggi Kuala Lumpur putuskan dan Kristian benarkan kalimah Allah. Kalimah Allah, guna kalimah Baitullah, guna kalimah Kaabah, guna kalimah salat. Kita marah, marah semua orang marah, dan kita pun marah juga lah. Tapi kita tak boleh nak belah sangat ni, sebab kita hanya mendengar daripada pihak media saja. Tadi pun saya terbaca kenyataan daripada Kementerian Dalam Negeri. Dia pun tak ulas banyak sebab ulasan penghakiman tu belum keluar. Dia ada laporan media kata hanya untuk Sabah dan Sarawak. Ada laporan media yang lain dia sebut semua tempat. Jadi bercanggah fakta tu. Jadi kita tak boleh nak ulas sebab kita tak dapat sumber yang sahih. Jadi kepentingan solat ini bukan sekadar marah orang lain guna, tapi solat itu kita marah juga kalau kita meringan-ringankan solat. Jadi apa kepentingan solat dalam kehidupan kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari yang dimuliakan, terima kasih kepada Ustaz Zakaria. Bila kita cerita berkenaan dengan solat, tuan-puan ya, solat ini suatu benda yang sangat penting dan utama lah. Sehingga kan kefarduan solat itu Allah sendiri turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila di alam barzakh lah, soalan pertama yang akan ditanya adalah berkaitan tentang solat ni. Dia macam salah satu assignment yang wajib lah kan? Kalau assignment kita tu, apa yang wajibnya? Kena ada dia punya cover ataupun front page. Tak ada front page, tak ada page. Jadi kena reject awal-awal lagi ya? Tak ada tajuknya. Maka solat itu seolah-olah mengambil kedudukan seperti itu. Dan kita ni hidup di dunia ni memang kena menyempurnakan assignment ataupun tugasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat ini juga menjadi kayu ukur nak tengok keimanan kita, tuan-puan. Dan oleh kerana kita sedar bahawa iman kita ini naik dan ada masanya turun, macam itulah juga keadaan solat kita. Dan saya sendiri, tuan-puan, sebagai seorang ibu kan, kita dengan anak-anak kita pun sama juga. Kadang-kadang kita ni pun diingatkan oleh anak-anak. Dan nak kenalkan anak-anak supaya dia committed untuk menunaikan solat, setiap hari tu dia punya dialog kena berbeza, Ustaz. Kalau hari ni kata bangun solat subuh boleh bangun. Esok skrip sama belum tentu boleh bangun. Kita kata lain pula, bangun subuh dah nak tinggalkan kita, barulah boleh bangun. Bangun orang bersurau tu semua dah balik dah, baru pula bangun. Jadi skrip kena berubah-ubah, bertukar-tukar untuk bagi semangat ya? Dan sentiasalah istiqamah melakukan solat. Agaknya macam tu jugalah dengan diri kita. Kena sentiasa bagi tahu, ingatkan, peringatan. Sebab itulah ad-dinun nasihah. Cara hidup Islam itu adalah saling menasihati, dan tak rugi orang-orang yang sentiasa menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan puan-puan, antara ibrah kalau kita nak ambil daripada solat ini, saya nak sentuh 5 perkara je. Sebenarnya sangat banyak. 2 jam pun belum tentu kita boleh habis, Ustaz. Saya ambil 5 saja. Perkara yang pertama, tuan-puan, cuba fikir kalau kita nak tunaikan solat. Kita diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersihkan diri dulu. Kita kena bersihkan diri dulu. Ini latihan ni 5 kali sehari. Memang kena bersihkan setiap kali nak salat. Tengok kita ini bernajis ataupun suci. Dan bersih tu bukan satu level bersih saja, dia bersih dan suci.
Dan suci daripada hadas lah pula kan. Ya? Mungkin kita ni suci ni bersih, kita bersih. Tapi tak suci sebab baru je buang angin tadi. Jadi dah mengangkat hadas, kita ada hadas kecil pula kan. Jadi dia ada dua benda tu, dia dua-dua berbeza, bersih dan juga suci. Kena settle benda tu dulu. Maka Masya Allah, ibrah yang pertama, kita ni umat Islam kenalah jadi umat yang pembersih. Hidup kita mesti berpaksikan kepada kebersihan, tuan-tuan. Ajar ahli keluarga kita ini masuk dalam tandas, tolong anak-anak lelaki jangan pancut air kencing kat situ. Habis tempat duduk kuning-kuning, tuan-tuan. Tak tahu pula nak flush. Orang lain nak pakai dah timbul macam pisang goreng kan. Sebab apa? Tak biasa. Tak biasa. Ada rasa nak batuk, buang kahak merata-rata, tuan-puan. Itu kebersihan tu. Tapi kita tak belajar kan? Padahal solat kita diarahkan oleh Allah untuk jaga benda-benda tersebut. Jadi itu yang pertamalah. Maka pengajarannya kita amalkan daripada solat ini dalam hidup kita. Sebab penting sangat solat ni. Mesti ada sebab, kita je yang tak tahu kenapa solat itu terlalu penting bagi Allah. Sebab ibadah ini bukan kita yang reka, Allah yang prescribe. Jadi bila kita nak buat sesuatu ibadah tu, dia kena refer balik pada Allah yang memberikan arahan atau mengarahkan kita. Yang kedua, tuan-puan, selepas kita mengambil wuduk, selepas kita sucikan diri yang sebagainya, tuan-puan, kita kena apa? Menutup aurat. Dan ibrah yang kita boleh ambil adalah solat ini mengajar umat Islam, umat manusia, dia perlu jadi apa? Pandai menjaga maruah dia. Sebab bila menutup aurat ini, dia sama tentang penampilan kita, identiti kita, akhlak kita, ya? Semuanya itu dia tunjuk seperti aurat. Kita kena cover, kena pandai cover, pandai apa orang kata, nak pakai telkung pun telkung yang bersih kan. Kalau yang wanita pakai baju yang bersih, jadi penampilan tu nampak bersih, kemas, ya, cantik, menarik. Orang-orang Islam ni masya-Allah bukan setakat bersih, tapi mereka mempunyai identiti yang hebat. Itu yang kedua. Maka kita perlu sama-sama, tuan-puan, menjagalah sahabat-sahabat kita ini. Antara perkara yang tu yang saya kata tadi, menjaga aib lah. Sebab jaga aib sekarang ini dah jadi satu jihad dan satu pengorbanan yang tinggi. Sebab orang sekarang banyak main share, tuan-puan kan. Ui, rasa takut betul jadi aib orang lagi. Saya rasa ini pun salah satu daripada gelombang, ingat tak dulu akademi yang program reality TV tu. Selamba jadi kutuk orang kan. Jadi sampai sekarang ni orang tak kisah nak mengutuk orang depan-depan. Kalau dulu-dulu lah orang-orang tua kita kan, kalau tak baik, jangan cakap depan orang ni. Kalau nak cakap pelan depan, di belakang, cakap belakang, cakap tak ada orang. Dan Imam Syafi'i pun mengingatkan kita kan, kalau kita menasihati seseorang, nasihatilah secara sembunyi-sembunyi. Dan kalau kamu nak tahu, seandainya ada orang datang menasihati kamu secara sembunyi-sembunyi, maka dia sedang mengingatkan kamu dan menasihatimu. Tapi kalau dia menasihati kamu di hadapan khalayak, sebenarnya dia sedang menghinamu. Jadi kita ni pun kena samalah. Sebab ni antara perjuangan apa nak kita sebut dia, antara kita menyampaikan kebenaran dengan benar dalam penyampaian. Tak semestinya kita ini membawa kebenaran, tuan-puan kan. Kita gairah nak sampaikan kebenaran sehingga kita mengaibkan dan memalukan dia. Dan itu yang kedua, tuan-puan, maruah perlu dijaga. Okay. Yang ketiga, cantiknya Masya Allah, sebelum kita nak memulakan solat, maka kita kena tahu arah kiblat. Jadi arah kiblat ini dia yang menyatu padukan kita, meaning to say, apa matlamat kita ni sebenarnya? Matlamat kita, matlamat hidup kita. Kita solat ini untuk apa? Kita berkahwin untuk apa? Kita makan minum ni untuk apa? Seolah-olah dia kena ada matlamat yang satu. Ikrar kita kesat lagi kita sebutlah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kan. Kita akan sebutlah ikrar tersebut. Jadi apa juga pekerjaan kita, tugas kita yang kita lakukan atau kita engage di atas dunia ini, dia kena dikaitkan dengan Allah. Baru selamat, baru betul kiblat kita. Kadang-kadang kalau tanya anak kita dah sibuk nak kahwin kan, ni nak kahwin lah, kita tanya dia kenapa nak kahwin? Nak jaga maksiat lah. Cepat je kan jaga maksiat. Kenapa nak jaga maksiat?
Sebab dia tak kaitkan dengan Allah tu, nak jaga maksiat aja. Jadi umur 19 tahun pun nak kahwin. Sebab apa? Sebab nak jaga maksiat. Belum tentu. Orang yang berkahwin sekarang ni dah ada anak isteri dah pun banyak je buat maksiat tuan-puan, kan? Jadi betulkan balik, kita berkahwin untuk apa? Sebab Allah arahkan kita berkahwin. Dalam institusi keluarga tersebut adanya lubuk-lubuk pahala. Di situlah kita boleh menggarap pahala yang banyak. Kita nak bina ketakwaan, suami dan isteri boleh saling membimbing, saling mengingati. Jadi dia akan jadi panjang lah tuan-puan, sampai jumpa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan itu yang keberapa dah? Yang ketiga. Yang keempat tuan-puan, di mana apabila kita menunaikan solat ini, kita kena lafazkan niat kita, kan? Jadi kita sebut usolli, kalau ikut mazhab Syafi'i lah, lafazkan. Dan bila lafazkan ini, dia sama dengan konteks maksud iman. Dan dalam solat dia ada 3 rukun. Lafaz ini dia cuma mewakili rukun qauli. Kita ada rukun qalbi, kita ada rukun fi'li kita. Jadi ada 3 benda. Maksudnya sesuatu yang ada di dalam hati kita perlu selari dengan apa yang kita cakap. Dan apa yang kita cakap yang ada dalam hati perlu selari pula dengan perbuatan kita. Dia kena lurus. Lain dengan barat. Approach barat tuan-puan, dia sebut think dulu. And then feel. Lepas tu act. Lepas tu dia nak balun bahasa dia, suka hati dia je. Sikit-sikit cakap yang ada F tu. Sikit-sikit cakap yang ada S tu. Kan? Jadi ada je sikit-sikit cakap F, sikit-sikit cakap S. Sebab tak ada undang-undang. Masya Allah, kita Islam diajar. Kita kena betul hati kita, apa yang kau cakap tu pun kena betul. Dan kemudian kita punya action kena betul. Jadi 3 benda inilah sebenarnya asal ataupun foundation, asas kepada pembentukan akhlak peribadi mulia. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan perempuan, bila dah selesai rukun-rukun itu yang kita kena jaga dan sebagainya, yang indah dan cantiknya pula dalam solat ini, Masya Allah, kita diminta untuk tamak-ninah. Tenang. Ada banyak lagi pengajaran tu, kan? Saya ambil sikit 5 je lah. Tamak-ninah. Lepas baca Al-Fatihah, kan? Kemudian dengan rukuknya, dengan sujud dan sebagainya, semua ada tamak-ninah. Meaning that tenang, jangan gopoh-gopoh sangat. Jangan kita berserabut sangat, kan? Sentiasa tenang. Dan bila tenang tu kita kena mengingati Allah Jalla wa'ala. Baik tuan-tuan puan-puan, bila kita sebut solat, para ulama dia mentafsirkan maksud solat ni, solat, yusalli solatan. Jadi dia datang daripada maksud boleh jadi pelindung. Dia juga boleh dikatakan sebagai doa. Dia juga dikatakan sebagai istighfar, ya. Dia juga dikatakan sebagai satu keazaman. Baik. Dan para ulama mendefinisikan kalau solat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah tanda kasih sayang. Jadi bila kita solat itu datang daripada Allah, kan? So maksudnya hubungan kita dengan Allah, kasih sayang itu sentiasa ada. Tak solat, hilang, putus sudah kasih sayang. Yang kedua, sekiranya solat itu datang daripada para malaikat, maka itu adalah tanda minta ampunnya malaikat kepada Allah. Dan solat daripada kita manusia ada 2 maksud. Pertama, tanda kerendahan hati kita. Dan yang kedua adalah doa daripada kita. Kita mohon petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Dan sangat cantik, Masya Allah, Allah bagi solat itu sewaktu Nabi Muhammad SAW berada dalam keadaan duka cita yang amat. Jadi bila kita duka cita yang amat, kebergantungan kita, macam mana Ustaz Zakaria sebut tadi, kan, macam seolah-olah hilang, kita kena sambung balik, bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tuan-puan, waktu kita nak meluahkan perasaan, kadang-kadang memang bila dengan Allah tu macam tak berbalas. Kita bercakap dengan Allah, tak ada balasan, tak ada feedback, tak ada jawapan. Kita rasa macam sia-sia je. Dan kita lebih suka untuk mencari manusia. Jadi bila manusia kita cerita tuan-puan, lepas tu dia akan menasihatkan, kita rasa bersemangat dah balik. Jadi kita khawatir kita telah lari daripada tali yang sebenar.
Jadi kalau bolehlah, memang kalau tak mampu tak apa, carilah kawan, carilah orang untuk kita luahkan perasaan kita. Dia dengar, dia bagi nasihat. Tapi cari orang yang betul-betul boleh bagi nasihat dan dekatkan diri kita pada Allah. Takut silap nasihat. Takut dia silap bagi pandangan. Ataupun dia tambah-tambah lagi kan kita punya marah ni. Dalam marah ni dengan siapa? Dengan suami contohnya. Jumpa dengan kawan kita pun cakap, dahsyat betul suami kau. Tak pernah dengar lah cerita suami macam ini. Kuat betul kau ya. Kita punya sedih bertimpa-timpa. Sebab kita cerita dengan kawan tu. So alangkah indah bila kita cerita pada Allah, lepaskan pada Allah. Jadi cuba angkat kita punya orang kata tu, tingkat kita itu daripada mengharapkan manusia kepada mengharapkan Allah. Dan kalau kita bacalah para ulama salafus salih, sometimes tuan-puan, minyak dekat dapur habis ni, yang dia mengadu pada siapa? Pada Allah. Ya Allah, minyak dekat dapur aku ni habis. Itu salafus salih. Dia bukan pergi ke kedai Ibit Liu ke kan, Ibit Liu Market ke, tak ada. Dia tak pergi lagi ke 99 Speed Mart ke kan, ataupun Shopee ke Lazada ke. Dia tak pergi ke situ dulu. Dia pergi pada Allah dulu. Jadi subhanallah, ini adalah keyakinan, keimanan yang sangat mantap. Dan Allah hulur tali dia setiap hari 3 kali. Itulah dia talian kasih sayang. Solat kita 5 kali sehari. Jadi mudah-mudahan dengan ibrah-ibrah yang ada, insyaAllah tuan-puan, kalau kita mendalami lagi pasal solat ini, belum lagi pasal pengurusan masanya, dengan kerjasamanya, dengan toleransinya tuan-puan kan, dengan disiplin diri, Masya Allah, macam-macam lagi lah yang boleh kita pelajari daripada solat. Dan sesungguhnya solat ini sangat berat, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Wallahu'alam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak kepada Ustazah Isfadiah di atas kupasan ibrah tentang kefarduan ibadat salat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW di peristiwa Isra dan Mi'raj. Membumikan perjalanan langit bermakna kita mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan oleh kedua panelis kita sebentar tadi, bermula dengan penyucian hati, bermula dengan pemilihan fitrah, perkara-perkara yang baik dalam diri kita, atas rasa keimanan dan keyakinan yang kuat. Kita takut dengan azab siksaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang ingkar arahannya, dan kita beriman dengan janji-janji baik, nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang taat, yang soleh, yang salehah. Bagaimana untuk mencapai darjat ketakwaan, soleh dan salehah itu, Allah Taala sediakan satu jalan yang sangat hebat, satu jalan yang sangat baik, iaitu jagalah solat. Kerana orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat itu, iaitulah orang yang apabila mendengar hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, iaitu orang yang mendengar seruan untuk menunaikan salat, lalu mereka lantas segera menunaikan salat itu, itulah orang-orang yang dijanjikan al-falah, yakni kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Marilah sama-sama kita memperkemaskan, memperteguhkan keimanan kita dengan keyakinan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil manfaat apa yang disampaikan oleh kedua-dua panelis kita tentang ibrah daripada perjalanan langit sebentar tadi. Terima kasih banyak Ustaz Haji Muhammad Amri Abdullah dan juga Ustaz Isfadiah di atas perkongsian ilmu, pengalaman dan juga iktibar yang disampaikan kepada kita semua sebentar tadi. Pohon selasih di tepi perigi, indah berseri di waktu pagi. Isra dan Mi'raj, mukjizat Nabi, sama-samalah kita hayati. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan semua, sama ada yang hadir secara fizikal, yang hadir mengikuti secara dalam talian di Facebook, dan terima kasih juga kepada sahabat saya Ustaz Termizi Pisang ini yang mengharumkan majlis ilmu kita dengan haruman aut ataupun kayu gaharu yang dibakar di dalam bukhur itu tadi, dan 50 orang terawal tadi saya difahamkan ada dapat satu goodies, dapat
daripada semua yang hadir. Panel apa? Panel tak dapat lah. Panel ambil wangi. Siapa yang nak dapat boleh jumpa dengan Ustaz ni Termizi. Ajilan, Haji Roslan. Yang minat out. Saya dipahamkan out daripada Sultan Brunei ada, dan Dr. Zakir Naik pun ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Ustaz Zakir Osman selaku moderator.